Kami dan Selamat Pagi Malaysia. Sebut je tadi bangsawan awang kudis buta dah ramai dah respon yang kami terima di sini. Mirul Syazwan katanya tak sabar nak tengok apakah cerita bangsawan awang kudis buta. Baik, Mirul sabar. Kita perkenalkan terus tetamu kita, 3 orang yang sudah pun siap sedia di sini. Encik Fairuz Selamat, penolong pengarah pengembangan seni JKKN. Assalamualaikum, selamat datang. Ditemani pengarah teater bangsawan awang kudis buta, Encik Nazri Ahmad. Dan ini dia pelakon yang kacak. Tadi dah nampak dah. Teaser pelakon tadi. Dah ada dah kat sini. Siapa lagi kalau bukan Zul Handy Black. Assalamualaikum, selamat datang. Okey, bercerita mengenai bangsawan awang kudis buta. Bangsawan ataupun cerita mengenai awang ni dah sinonim dengan masyarakat kita, masyarakat Melayu. Tapi kudis buta tu belum pernah lagi mendengarnya. Jadi mungkin boleh cerita sedikitlah, bercerita pengenalan mengenai bangsawan awang kudis buta ni. Okay, bangsawan ni seperti tahun-tahun sebelumnya merupakan projek tahunan JKKN lah. Ini merupakan tahun yang ke-9 dan tahun kedua kerjasama JKKN bersama DBKL dan di mana tempatnya akan berlangsung lah di auditorium DBKL. Dan ini adalah pementasan kedua kita untuk tahun ni. Dan istimewanya tahun ni, kalau seperti tahun lepas kita re-perform skrip-skrip yang pernah dibuat, dan tahun ni kebanyakannya adalah skrip yang telah direka baru dan ataupun yang telah diolah dengan cerita yang lebih menarik lah. Dan kalau nak bercakap pasal awang kudis buta ni, saya rasa kita serahkan kepada pengarah dia, Abang Nazri. Saya rasa ada banyak elemen-elemen yang menarik yang membuatkan orang kena datang lah pada 8, 9, 10 Mei ni. Okey, saya tengokkan dulu ini dia. Ini posternya. Ini posternya di tangan saya. Bangsawan awang kudis buta. Okey, jadi kita nak ceritalah awang kudis buta ni. Cerita mengenainya. Saya tengok ada macam-macam muka, ada pelik-pelik pun ada tu, hidung panjang pun ada. Jadi mungkin Encik Nazri boleh cerita sedikitlah. Okey, terima kasih. Berkaitan dengan pemilihan skrip bangsawan awang kudis buta itu sendiri, sebenarnya ini skrip baru. Skrip baru yang ditulis oleh Miliana Arsyad, seorang penulis baru. Dia begitu kreatif sekali membuat satu naskah baru berdasarkan kepada cerita-cerita penipu lara. Cerita-cerita awang. Cerita-cerita awang ni seperti awang batil, awang apa ni, dan awang-awang yang lain lah. Jadi cerita awang kudis buta ni satu rekaan baru yang menggambarkan sesuatu tragisnya awang tu terkena sumpahan. Sehingga badan dia dipenuhi oleh kudis, dan akhirnya di dalam cerita itu sendiri dia telah dibela oleh nenek kebayan dan asal usulnya tidak diketahui pun. Dan akhirnya tetapi nenek kebayan yang pandai mengubat tu sendiri tak boleh mengubati awang kudis buta itu sendiri. Tetapi dia mendapat tempahan, si nenek kebayan tadi mendapat tempahan dari Maharaja Mambang Jelik Mata. Dan apabila membawa ramuan tu untuk kegunaan Mambang Jelik Mata, ramuan tu tertumpah ke badan awang itu sendiri. Apa jadi? Nanti kita tengok. Itu dah kita tengok dah tadi, nampak banyak gambar tu. Jadi dah terang lagi nyata lah kan. So pastinya lah Zul Handy Black sebagai awangnya mungkin. Ya, betul. Betul Jadi mana kudis ni bang? Kudis tu setakat ni kita masih sorok lagi. Jadi yang surprise tu nanti kita kena tengok pada hari persembahan nantilah. Okey, jadi mungkin boleh cerita sikit. Biasanya kalau kita tahu Zul Handy Black ni biasa berlakon watak, kalau tak gangster, kalau tak kaki marah pukul ke apa ke kan, mesti hantu. Kali ni jadi kudis buta pula, macam mana tu? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Apa-apa pun saya mengucapkan banyak-banyak terima kasihlah kepada produksi Awang Kudis Buta sebab menawarkan saya watak utama dalam kisah bangsawan yang ini. Ini bagi saya adalah satu cabaran dan benda baru bagi saya lah. Walaupun sebelum ni saya dah biasa berlakon filem, drama dan menyanyi. Kalau menyanyi tu dulu biasa nyanyi lagu Senja dan Merah saja kan. Masihkah kita termaru kan. Tapi sekarang ni bila kita terlibat dalam bangsawan ni, kita kena menyanyi lagu-lagu yang baru dicipta yang berbentuk lagu-lagu lama. Lepas tu yang mencabar lagi, saya ada juga pertarungan silat dalam cerita ni. Dalam bangsawan ni ada lagu juga? Ada lagu, ada nyanyian, ada persilatan, dan ada juga elemen-elemen lain yang special lah yang kita akan adakan dalam persembahan ini nanti. Yang selebihnya ada surprise-surprise lagi. Tapi saya rasa sebaiknya kalau boleh kita ramai-ramai menonton lah, datang menonton lah. Kan? Itulah dia dah dengar macam tu pastinya tak sabar sebenarnya nak datang tonton di Auditorium DBKL ya. Sekali lagi Auditorium DBKL
pada 8 hingga 10 Mei nanti pukul 8.30 malam. Tiket harganya murah saja, RM10 dan juga RM50. Jadi RM50 tu lebih dekat lagi lah, boleh nampak Abang Zul Handy Black tu betul-betul depan mata lah orang kata. Boleh makan bersama pelakon. Boleh makan sama. Ini seronok ni. Jadi mungkin boleh cerita sekali lagi lah apa lagi yang menarik yang boleh penonton kita tertarik untuk menonton. Apa agaknya mungkin barisan pelakon ke, silakan. Okey, sila. Okey. Kami membuat pemilihan senarai pelakon yang begitu tepatlah saya rasa memilih Zul Handy Black sebagai pelakon utama sebab kebolehannya dan dia memang seorang artis yang popular. Betul. Jadi menggunakan dia sebagai pelaris dalam bangsawan ini, dan kami juga ada Yaya Mak Embong dan juga Syariza Mahmud, 3 pelakon utama yang bersama dengan kita lah. So Syariza Mahmud menjadi nenek kebayan lah. Sesuai lah dengan watak dia, dan saya rasa dia memberi yang baik lah. Dan secara keseluruhannya cerita ni penuh dengan tasmat. Tasmat tu ialah unsur-unsur kegaguman di dalam bangsawan. Kudis Buta ini sendiri telah menunjukkan itulah kekaguman di dalam bangsawan. Saya keliru dengan Kudis Buta ni, macam mana agaknya rupa dia kan? Sebab itu kita menggunakan teknik solekan yang begitu hebat. Dan jembalang-jembalangnya dengan penuh unsur-unsur kekaguman kepada jembalang itu sendiri, dengan cara dia berinteraksi, bercakap tu memang boleh menimbulkan rasa wow. Macam tu. So bila kita kata bangsawan, saya kira memanglah kita pun teruja untuk menyaksikan elemen-elemen Melayu kita sendiri. Keistimewaan mungkin kan, macam mana agaknya. Selain daripada itu mungkin ada pengajaran di sebaliknya cerita ni, mesej yang tersiratnya dalam bangsawan ini. Dia bangsawan ni kan, macam kita tahulah, bangsawan ni tak diiktiraf sebagai salah satu teater tradisional di Malaysia, dan selalunya skripnya sama ada dia fiction ataupun non-fiction, memang akan ada pengajaran. Sama ada mungkin sebab ialah kita tahu kalau bangsawan mesti kena ada elemen-elemen istana ataupun raja-raja, walau bagaimanapun cerita tu diolah. Dan selalunya memang pengajarannya yang samalah. Kalau orang yang jahat tu jadi baik, mungkin yang sebagai contoh lah ya, kalau ada yang kena sumpahan, mesti ada sebab kenapa dia begitu. Dan lepas tu nanti adalah nak dapatkan dia punya ubat dia tu kena lalui banyak perkara. Itulah dia ada nenek kebayan dan sebagainya lah. Kita tak boleh cerita lanjut sebab kalau tak nanti orang tak surprise. Betul. Saya pun tak sabar dah penat dah kena tulis dengan ni. Itu penulis skrip dia sebenarnya ada kat sini. Tapi katanya segan nak masuk. Okey, Abang Zul silakan untuk menjemput peminat menyaksikan teater bangsawan ini. Saya juga dengan berbesar hati lah kalau boleh ingin menjemput semua penyokong-penyokong saya, peminat-peminat ataupun siapa-siapa yang sebagai peminat teater ni, datanglah menonton Awang Kudis Buta pada 8 hari bulan hingga 10 hari bulan Mei ni di auditorium di BKL pada jam 8.30 malam. Banyak lagi yang surprise yang saya nak tunjukkan kepada anda semua. Tunggu. Saya nak ceritakan sikit. Saya nak tambah sikit. Sebenarnya kami menggunakan kanak-kanak daripada Sekolah Seni Kuala Lumpur untuk bersama-sama bahasa. Kita ada 3 watak Awang Kudis Buta. Awang Kudis Buta masa remaja, lepas tu Awang Kudis Buta remaja, tadi kanak-kanak, remaja dan dewasa. Zul dewasa lah, AKB pertama, Awang Kudis Buta pertama. Jadi kita akan tukar mereka ni dalam bentuk-bentuk yang sesuai nanti. Jadi harapnya semua dapat menonton lah persembahan kami ini. Dan untuk makluman juga, teater ini untuk julung kali, bangsawan ini untuk julung kalinya, Kelab Kilat TNB mendapat peluang mementaskan bangsawan kali ini. Setelah 9 tahun bangsawan dianjurkan oleh JKKN, inilah pertama kalinya TNB mendapat peluang untuk khususnya Kelab Kilat mendapat peluang untuk mementaskan bangsawan untuk sesi 2015. Baik, itu dia teater bangsawan Awang Kudis Buta. Jangan lupa untuk menyaksikannya di auditorium di BKL sekali lagi 8 hingga 10 Mei 8.30 malam. Baik, terima kasih Cik Fairuz, Cik Nazri dan juga Abang Zul kerana sudi bersama kami. Kalau nak tahu lebih lanjut, kena tengoklah Instagram Zul Handy Black. Okey, boleh follow dan tengok sendiri macam mana agaknya